Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Seorang lelaki orang kurang upaya OKU melecur manakala ibunya pengsan apabila kediaman mereka di Kampung Alo Pasir Mas Kelantan terbakar malam tadi. Kebakaran yang berlaku kira-kira pukul 9.56 malam itu melibatkan 3 buah rumah. Setibanya pihak bomba di lokasi, didapati 3 buah rumah jenis separuh kekal terbakar 90%. Manakala 5 buah kenderaan iaitu sebuah kereta dan 4 motosikal milik penghuni turut hangus. Mangsa Nuriza Mat Zain, 55 tahun pengsan, manakala anak lelakinya Ahmad Lutfi Rahman Pakerdin, 26 tahun melecur tangan kiri. Lelaki berkenaan kini mendapatkan rawatan lanjut di Hospital Lati Pasir Mas. 18 pendatang asing tanpa izin parti ditahan Jabatan Imigresen JIM Labuan petang semalam, menjadikan 106 tangkapan direkod JIM Labuan setakat 5 November tahun ini. 19 majikan turut ditahan atas kesalahan melanggar Akta Imigresen 1959-1963, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Pengarah JIM Labuan Raymond Entalai berkata pihaknya tidak akan berkompromi terhadap orang asing yang tinggal secara haram di pulau itu. Beliau menasihatkan majikan agar mematuhi undang-undang dengan hanya mengambil warga negara asing yang mempunyai dokumen sah untuk bekerja. Kegagalan berbuat demikian boleh didakwa di bawah Seksyen 55B Akta Imigresen 1959-1963, Akta 155. Sabit kesalahan dideda tidak kurang RM10,000 atau tidak lebih 12 bulan atau kedua-duanya bagi setiap parti yang diambil bekerja. Tegasnya, Jabatan Imigresen tidak akan berkompromi dengan mana-mana warga negara asing yang masuk dan tinggal di negara ini tanpa pas sah serta mereka yang menyalahgunakan pas dan kemudahan yang diberikan. Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah mengurniakan sumbangan kepada 300 asnaf terpilih sempena lawatan rasmi selama 2 hari ke Labuan. Baginda menyerahkan bantuan wang tunai sumbangan peribadi dan bakul makanan pada majlis pengurniaan sumbangan bersama komuniti wilayah Persekutuan Labuan. Raja Zarif Sofiah bertitah agar semua pihak berkepentingan di Labuan dapat bekerjasama agar manfaat dapat dirasai semua masyarakat di pulau itu. Ucapan tahniah turut dizahirkan kepada Perbadanan Labuan dan Jabatan Wilayah Persekutuan atas penganjuran program sedemikian. 754 beg darah berjaya dikumpul dalam tempoh 15 hari menerusi program Derma Darah Perdana 2024 di Kedah. Program dianjurkan Majlis Jaksa Pendamai Negeri Kedah dengan kerjasama Hospital Sultan Abdul Halim HSAH. Pengerusi Biro Kebajikan Majlis Jaksa Pendamai Negeri Kedah, Datuk Syahani Muhammad Yusof berkata program diadakan di beberapa lokasi di negeri itu. Antaranya di lobi Hospital Sultan Abdul Halim, institusi pengajian tinggi, kem tentera serta pusat beli belah. Program tersebut akan diadakan sehingga 30 November ini menyasarkan 3,000 beg darah. Bekalan akan diserahkan kepada hospital-hospital yang memerlukan bagi menampung keperluan pesakit. Calon Republikan Donald Trump dan pencabarnya dari Demokrat Kamala Harris peroleh beberapa kemenangan awal pada petang Selasa ketika lebih banyak pusat mengundi di seluruh Amerika Syarikat ditutup. Trump kini mendahului Harris dalam persaingan untuk mencapai 270 undi Badan Perwakilan Pemilih dengan kedudukan 198-112. Harris menambah Colorado dan Washington DC ke dalam senarai kemenangannya sementara Trump memperoleh kemenangan di Missouri, Montana dan Utah. Sebahagian besar wilayah barat Amerika yang Harris dijangka meraih kemenangan besar di sepanjang pantai masih belum dikira. Sekian berita semasa. Salam Malaysia Madani. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka.